dan salam sejahtera saya ucapkan. Sekalung penghargaan buat pensyarah iaitu Puan Hadijah binti Johari, rakan-rakan seperjuangan serta para penonton sekalian. Saya Farah Wahidah binti Amran, pemegang nombor matrik M203002134, pada hari ini akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk kepentingan tidur yang berkualiti serta mencukupi terhadap manusia. Melati kuntum, tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Sekalung apresiasi saya ulurkan buat saudara pengurusi majlis, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sentiasa dekat di hati. Sebelum saya meneruskan kata, ingin saya mengeratkan silaturahim dengan satu persoalan. Apa khabar para sidang, hadirin dan dewan bervisi pada hari ini? Saya mengharapkan semuanya sihat sejahtera belaka insya-Allah. Bagi kebanyakan manusia, tidur adalah suatu aktiviti yang datang secara semula jadi. Letakkan sahaja kepala di bantal, lelaplah mata. Tidur yang sempurna merupakan antara faktor utama yang menentukan pencapaian seseorang pada keesokan harinya. Namun, tidak dapat dinafikan ada di antara kita yang diuji dengan masalah untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Seseorang manusia memerlukan waktu tidur yang berbeza bergantung kepada beberapa faktor termasuklah faktor usia. Secara amnya, bayi yang baru lahir memerlukan 14 hingga 17 jam sehari untuk tidur dan keperluan itu berkurangan ketika meningkat dewasa. Orang dewasa secara amnya pula memerlukan waktu tidur selama 7 hingga 9 jam sehari. Tuntasnya, banyak kelebihan tidur yang berkualiti serta mencukupi yang sering dipandang remeh bagi segelintir individu. Jadi, bagi mengulas lebih lanjut, apakah kelebihan tidur yang mencukupi terhadap individu, saya akan mengajukan 3 soalan. Saudara dan saudari sekalian, pertama, apakah kebaikan tidur yang mencukupi dari aspek kesihatan? Tidur yang mencukupi dapat mengurangkan risiko penyakit berbahaya, contohnya darah tinggi, kencing manis, masalah jantung serta kolesterol tinggi. Jadi kajian pada tahun 2020 mendapati tidur hanya 7 jam boleh meningkatkan risiko obesiti sebanyak 31%. Kekurangan tidur akan menyebabkan hormon-hormon dalam badan tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah ia boleh menyebabkan peningkatan hormon ghrelin ataupun hormon lapar. Jadi jelaslah bahawa kurangnya masa tidur boleh menyebabkan seseorang itu menjadi obesiti sekaligus meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit yang berbahaya. Hadirin dan hadirat sekalian, persoalan yang kedua, mengapakah tidur yang mencukupi dapat meningkatkan prestasi pembelajaran seseorang itu? Jadi menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Peringgit Melaka iaitu Dr. Firdaus Rahim dalam perkongsiannya di portal Hello Doktor, antara manfaat yang boleh diperolehi melalui waktu tidur yang cukup adalah dapat membantu meningkatkan fokus seseorang itu serta daya ingatannya. Hal ini demikian kerana kajian telah mendedahkan ketika manusia tidur, memori dan juga perkara yang dipelajari akan digerakkan ke kawasan otak yang lebih efisien dan tempat penyimpanan memori atau maklumat untuk jangka masa yang lama yang dikenali sebagai hippocampus serta neurocortex. Maka jelaslah di sini bahawa tidur yang mencukupi dan sempurna dapat meningkatkan prestasi pembelajaran dengan cara lebih fokus di dalam bilik darjah serta meningkatkan daya ingatan terutamanya untuk pelajar di luar sana. Hadirin yang saya kasihi sekalian, persoalan yang ketiga adalah bagaimanakah tidur yang mencukupi akan mempengaruhi keselamatan diri seseorang itu. Jadi menurut pakar neurologi iaitu Dr. Lim Po Hin, punca terjadinya insiden tidur singkat ataupun lebih dikenali sebagai microsleep itu adalah kerana seseorang individu tidak mendapat tidur yang berkualiti serta mencukupi. Jadi bagi menyokong lagi kenyataan tersebut, statistik yang telah dikeluarkan oleh pihak Diraja Malaysia ataupun PDRM telah melaporkan terdapat 1,305 kematian yang telah direkodkan disebabkan oleh pemandu mengalami microsleep semasa memandu antara tahun 2011 sehingga 2021. Kesan kekurangan tidur boleh menyebabkan seseorang itu penat dan boleh terlelap ketika pada masa itu, terutamanya jika sedang melakukan aktiviti yang tidak memerlukan banyak pergerakan ataupun monotonous. Individu yang sedang mengalami microsleep cenderung untuk kelihatan sedar tetapi sebenarnya minda mereka sedang tidur. Hal ini demikian kerana kelenjar thalamus di dalam otak yang berfungsi untuk mengawal tidur tetapi bahagian deria lain seperti mata dan tangan tetap bergerak. Justru ketika memandu, individu mungkin akan kelihatan sedar tetapi
sebenarnya mereka sedang tidur. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa tidur yang mencukupi dapat menjamin keselamatan diri sendiri serta ahli keluarga. Konklusinya, tidur yang mencukupi masanya akan memelihara pelbagai aspek penting dalam kehidupan seseorang seperti aspek kesihatan, pembelajaran serta keselamatan. Diharapkan para hadirin dapat mengaplikasikan tidur yang berkualiti serta mencukupi dalam kehidupan seharian. Adalah lebih baik jika kita dapat mempraktikkan tidur mengikut masa yang ditetapkan pada waktu malam. Kenyataan ini selari dengan sunatullah yang mana Allah telah berfirman dalam 4 tempat dalam Al-Quran dan salah satunya dalam surah Al-Mu'min pada ayat 61 yang bermaksud Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia yang dilimpahkan ke atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.